Ngopi dan Nyembang bersama dengan saya Syarul Shiro untuk malam ini episod yang pertama bersama seorang insan hebat dengan topiknya pening kepala pening, mana nak cari duit zaman PKP ni. Kita mulakan sekarang. Malam ini tepuk tangan. Tepuk tangan. Ramainya malam ni, rasa macam berjuta orang tengah tengok ni. Terima kasih. Malam ini untuk episod yang pertama kita rasa sangat berbesar hati kerana tetamu saya pada malam ini memang kalau kita nak keluar rumah kan, kita sebelum keluar rumah kita tengok TV, muka dia keluar. Kita buka handphone, tengok muka dia keluar. Masuk dalam kereta, buka radio, iklan dia keluar. Masuk dekat highway, billboard sepanjang billboard tu daripada selatan pergi utara, semua muka dia. Sampai orang cakap dia lah pengasas highway Malaysia. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan saudara Muhammad Najib Asadok. Okey. Tepuk. Terima kasih. Nak panggil abang ke? Nak panggil... Panggil Najib pun tak apa. Panggil Najib. Lebih kurang rakan sebaya. Rakan sebaya. Kata nyembang ngopi. Nyembang ngopi, santai-santai kan. Dia jangan panggil YB je, salah tu. Okey. Baik. Abang Encik Najib kan. Saya begitu teruja pada malam ini sebab saya bersama dengan insan hebat satu kampung dengan saya. Itu lah kan. Rupanya borak-borak tadi baru tahu belakang rumah je. Rupanya ya Allah, dapur bertemu dapur, babe. Rupanya kita duduk dekat Taman Seri Impian. Kita dia belakang rumah saya tapi rumah dia yang kayangan lah. Bawa awan sikit lah. Bawa awan sikit kan. Tapi kita selalu berselisih kan. Kuda kelabu bertemu dengan lembu merah. Dan Najib Asadok ni kalau ramai yang tahu dia, kalau dari usahawan daripada peniaga-peniaga memang tahu Najib Asadok bukan nama yang kecil. Nama yang sangat besar dalam industri usahawan Malaysia. Kan? Dilahirkan di... Saya sebenarnya lahir membesar di Benut, Pontian. Asal Benut, Pontian. And then lepas kahwin, saya dikidnap oleh wife saya, duduk di Segamat. Tapi dia bukan orang Keluang. Tapi sejarahnya kan, Syarul, sejarah saya sebenarnya Keluang ni banyak kenangan tau. Kenapa? Sebab masa kecil, umur saya 4 tahun, 5-6 tahun, arwah pakcik saya selalu datang bawa saya. Sebab saya ingat dulu dia kerja majlis, dulu majlis daerah. Dia pernah kerja majlis daerah Keluang. Dia selalu bawa saya sebab dulu masa tu pakcik saya ni dia bujang lagi kan. So tempat yang biasa dia bawa ulang alik Keluang. And then tak tahulah macam mana jadi takdirnya kan 2013 melawat kawan daripada Segamat kita pergi Keluang. Tengok best lah Keluang ni. Best kan? Best tau. Lepas tu saya terus pergi tengok kat Simpian lah time tu kan. Tengok rumah berkenan. Termasuk loan. Terlulus. Maka terduduklah keluar. Kalau ikutkan kan tak ada pakcik kat sini, tak ada makcik. Kiranya daerah kat Johor ni yang langsung tak ada saudara tau kita kat sini. Dekat Keluang lah. Sebab kita orang Bugis. Orang Bugis ni Pontian je. Betul. Pontian Batu Pahat. Bugis apa ni makanan Bugis apa? Burasa. Saya ada satu saya punya expertise Syarul. Saya punya ni adalah saya pandai cakap Bugis dan faham bahasa Bugis. 100%. Kita nak try. Apa perkataan Bugis yang Najib tahu? Dia kalau nak tanya khabar kan. Syarul apa khabar? Syarul? Agak gareba. Eba. Itu saya jawab betul kan? Macam Mexico tu jawab. Dia orang Bugis ni kalau dia jawab dia akan jawab macam ni. Dia biasa sometimes dia akan say I'm fine. Tapi tu yang dah belajar bahasa Inggeris lah. So dia akan cakap gereba madeceng. Bugis ni dia ada macam melagu sikit. Serius? Gereba apa? Agak gareba madeceng. Dia macam tu. Orang Bugis? Macam tu lah tok saya kalau jawab. Ya. Kau kalau tipu aku bukan aku tahu. Betul. Saya tanya siapa yang tonton live betul tak? Ada tak orang Bugis kat sini? Gareba. Agak gareba madeceng. Kalau dia tanya dah makan ke belum? Furani mandre. Furani kak mesok ni? Mesok ni tu maksudnya dah kenyang. I'm full already. Full. West mangan West. Itu Jawa lah. Jawa dia lebih kepada West lah, Western lah. Patutlah naik kuda. Western. Baiklah. Kita macam kita dah tahu daripada asalnya daripada Pontian kan. Keluang tak ada siapa-siapa kat sini kan. Tapi saya ada kat Keluang kan. Budak Keluang ni
Saya bangga tau sebenarnya. Betul. Najib Asadok duduk di Keluang bersama-sama membangunkan daerah kita yang tercinta ni. Saya rasa memang salute lah dekat awak kan. Tapi tu lah Syarul, bila ingat balik kan 2013 hujung kan, bila kita orang pindah Keluang, kita orang tak ada apa-apa tau. Sebut nama Najib Asadok pun orang akan tanya siapa dia ni. Siapa tu? Betul. Siapa dia ni? Apa pula nak tolong orang meniaga, ajar online apa jadah kan. Dulu masa tu kan kita start online, orang akan tanya apa tau, betul ke jual online ni? Ya ke? Kadang Syarul, dulu bila kita jual barang online ni, betul, kau kena bagi IC, bil api air. Betul-betul dia nak verify ni adalah the real person. Betul kan? Sekarang tak ada. Sekarang bang, bila boleh sampai bang, boleh tak saya order pagi ni tengah hari ni sampai? Betul. Dia kalau boleh macam tu, saya akan jawab apa tau, jangan risau bang, dia akan sampai semalam. Kau nak cepat sangat kan? Itu zaman sekarang, teknologi zaman sekarang kan. Betul. Bila pasal online segala-galanya dah mudah. Betul. Kan? Dan sekarang ni Najib dah buat Momentum Internet Sdn Bhd. Yes. Betul? Yang uniknya apa tahu? Momentum Internet adalah lahir di Keluang. Lahir di Keluang. Tepuk tangan. Lahir di Keluang. Tepuk tangan. Tepuk. Lambatlah dia tepuk. Lambatlah. Payment potong. Payment. Jadi lahir di Keluang Momentum Internet. Yes. Sebab itu yang ramai tak tahu. Sebenarnya bila kita macam saya selalu nampak van color merah hitam, Momentum Internet meroketkan pemasaran apa semua kan. Tetapi sebenarnya apa core business Momentum Internet ni sebenarnya? Okay, dia actually sebenarnya kan Syarul, saya ni start business dah lama. 2004 dah start. Bidang sales, pernah buat MLM, pergi door to door, pejabat-pejabat, pergi buat sale, bawa barang, pikul, bag. And kita dapati macam, apasal nak kena business mesti nak kena cara lama Kita masa orang muda, fikir asal tak boleh ke guna online. Masa tu layan kat babe, MIRC, MySpace. Kampung. Zaman-zaman tu, kampungku.net. Kampungku.net. Layan tu sekejap. Saya fikir tau, internet ni tak boleh ke buat duit? Tak boleh ke buat sale dan kau boleh duduk mana-mana? Sebab saya terinspirasi juga dengan sahabat kita bangsa Cina. Duduk kampung kaya. Duduk bandar lagilah kaya. Duduk ceruk mana pun dia orang ni boleh buat bisnes. Betul. So saya kata, mungkin ada peluang ni internet, mestilah kita boleh duduk mana. Yang penting kau ada access. So orang kalau tanya saya kan, kenapa duduk Keluang? Ada internet. Kau jangan main-main tau, Unify 800 meg TM bagi kita. Dekat Keluang ada internet laju. Ada internet tau, 800 meg TM bagi kita. Sebab kita pernah kerjasama dengan Unify. Kau ada. Kat Keluang ke? Kan? So bila buat business tu, jadi orang ramai tanyalah, Jim kau buat macam mana Kau duduk rumah dan kau tak payah keluar rumah, dan kau boleh buat business. Cakap macam ni lah aku buat. Member-member datang lah, hempek tanya. So kita ni jenis yang orang tanya jawab, kan tak jawab dosa. Betul. So start lah kita ajar dia orang kan. Sebab masa buat sale dulu pun biasa ajar orang buat, train dia orang buat sales. So bila kita dah buat internet ni dan kita dah tahu jalan dia, jawapan dia, saya start mengajar tau. Kita ajar orang jadi. Ajar jadi. Ada yang kita ajar berhenti kerja, boleh buat business. Betul. Boleh buka office. So menyebabkan kita rasa macam, saya rasa macam bagus ni kalau aku buat training. Sebab benda ni tak ada orang nak ajar. Siapa nak ajar buka Facebook? Betul. Siapa nak ajar tulis copywriting tu? Kan? Siapa nak tunjukkan technical? Tak ada orang nak ajar tau. Betul. So kita rasa macam, jomlah kita buka, kita form kat Keluang. Masa kita datang Keluang ni, Momentum Internet tak lahir lagi. Nama dulu yang ni pun Enterprise. Apa? MNI Marketing. Momentum? Bukan Momentum, Muhammad Najib Nur Izzah. Rumah tu. Kau ingat aku berani sangat? Dah ada orang rumah. Ada rumah nama. Ada. Jadi dia konon-konon gabungkanlah MNI. Kau tidak MNNI panjang sangat. Panjang. So kita MNI, Muhammad Najib Nur Izzah. Cinta sejati babe. Ya Allah. Memang. So lepas tu 2014 kita fikir, kita kalau nak pergi lebih jauh benda ni kena Sdn Bhd. Cek nama, fikir-fikir dan perkataan memang kita minat ada momentum. And jadilah lahir Momentum Internet daripada 2 orang staff kat Keluang. Alhamdulillah sekarang kita ada majority team kita budak Keluang. Serius? Kita ada sekarang hampir 80 orang. Wow, 80 orang semua orang Keluang. Tepuk tangan. Tepuk tangan. La ilaha illallah. Dia syarat nak jadi tim Momentum senang. Jarul, nak syarat dia kosa, keahlian kosa, bukannya darah tau kan? Bukan potong jarak tak ada. Kau kena panjat gunung Lambak. Kau sampai puncak kau lulus. Macam tu. Lain macam. Siapa nak kerja Momentum? Itu je gunung yang kita ada. Betul, itu je gunung. Tapi itu ikon daerah Keluang adalah Gunung Lambak. Saya rasa saya nak buat macam tu lah. Siapa nak kerja dekat Bushido Production, kena pajak Gunung Lambak. Siapa ketiak tak basah, dia dapat kerja. Menarik. Menarik. Selalu bukan ketiak je basah, segala celah bedah basah.
Memang sempoi lah. Sebab apa? Segmen pertama kita ice breaking, kita dah tahu sebab kita tengok Najib Asadok dekat atas pentas kan. Semua faham ke faham? Semua nak berjaya ke nak? Macam pernah nampak sebab saya fan awak. Saya buka je gobok saya dan muka Najib Asadok. Saya nak jadi macam jangan awak. bini marah nanti. Betul kan? Nanti bini aku tengok ada muka Najib Asadok. Apa hal kau ada Najib Asadok pula kat situ? Kan? Tapi apa pun saya tetap respect 80 orang. Semua anak-anak keluang, budak-budak keluang macam ni lah kan. Bila dah berjaya kan, kita bagi manfaat kepada orang lain. Betul. Tapi kita selepas ini kita nak sembang lagi serius pasal ekonomi dan bagaimana nak jana pendapatan. Sebab PKP ni Jib, memang orang pening kepala nak cari duit kan, nak buat duit macam mana kan. Ramai yang terkesan. Tetapi sebelum tu kita ada satu soalan. Okey. Satu perkataan macam TV gitu nampak kita ada cue card. Kita ada cue card pada FB ada cue card. Okey. Satu perkataan tentang ekonomi di zaman pandemik waktu ni. Satu perkataan. Sekarang. Peluang. Okey, baiklah, itu dia peluang. Jadi kita jumpa selepas ini, kita berehat dahulu. Alright. Jumpa selepas ini. Ngopi dan Nyembang bersama saya Syarul Shiro dan juga tetamu jemputan kita Najib Asadok. Tepuk. Bayang juga tepuk. Baiklah, hari ini kita rasa bertuah sebab episod pertama kita ada Najib Asadok dekat kita punya studio. Terima kasih lagi sekali. Terima kasih Kak sebab jemput dan best tu jadi 001. 001. Kalau MLM dah kaya dah ni. Betul, ini orang pertama kita. Kalau ada dalam buku sejarah kan, korang semua yang melihat ni dalam buku sejarah, anak-anak, siapakah tetamu jemputan episod pertama Ngopi dan Nyembang bersama Syarul Shiro? Jawapannya Najib Asadok. Jangan lupa nanti tampal buat arkib nanti. Tampal. Okey, baiklah, kita terus dengan kita punya topik hari ini, macam mana nak cari duit di zaman pandemik ni. Okey, mengikut ayah kata Encik Najib lah kalau tengok pada pemerhatian Encik Najib, macam mana ekonomi kita akan datang? Adakah lebih baik ataupun lebih sukar, kan? Okey, dia macam ni tau. Saya punya pendapat macam ni. Bila pandemik COVID dan kita tahu ramai orang kena berhenti kerja, ramai orang kadang-kadang yang kehilangan peluang, tak ada ruang. Kita sangat bersimpati lah sebenarnya. Dan bersimpati tu pun that's why kenapa kita orang launching kelas baru ni yang kita sponsor 10,000 orang tahu ni. 10,000 orang dia masuk kelas 2 hari tak ada bayar. Okey, free. Kita bagi dia free, kita sponsor dia untuk masuk. Even last year pun kita bantu orang sepanjang COVID lebih kurang hampir 100,000 orang yang masuk kelas online free. Tak ada bayar. Sebab kita tahu usahawan ada cabaran, orang di luar sana terlalu banyak cabaran, kita support dia dengan bagi ilmu, knowledge. Betul. Dan membolehkan orang buat bisnes. Okay. Kenapa saya kata peluang? Kita faham macam ni, bila kita diuji dengan COVID, satu Allah Ta'ala nak ingatkan kita. Kau selalu belagak kan, maksudnya kau cakap besar kan, kau kata kau ada nuklear, kau ada apa, kau ada segala bagai, kau kadang-kadang mendabik dada. Aku hantar benda halus je. Tak nampak pun. Kau tak nampak pun. Tapi satu-satu mati, Bit. Kan, terlalu ramai, berjuta manusia meninggal hanya dengan benda tak nampak. Tak tahulah Syarul besar dia besar mana. Betul. Pernah nampak COVID? Tak pernah. Face mask pernah lah kan? Tak pernah kan? So bila Allah Ta'ala bagi dia sebagai satu peringatan supaya manusia yang ego, sombong, kita kena humble. Betul. Allah Ta'ala hantar yang kecil je. So memanglah tu satu peringatan, satu mungkin juga sebagai macam orang kata bala. Tapi rupanya Syarul, dalam pandemik COVID pun ada peluang. Ada ruang sebenarnya. Betul. Sebab orang duduk rumah. Kan, sebab saya pernah kata tau, orang cakap macam mana nak berniaga bila pandemik COVID. Kita cakap macam ni. Di mana ada manusia, di situ ada masalah. Betul. Di mana ada masalah, kau solve masalah tu, kau ada bisnes. Yes. Kan? Tepat sekali. So, maksudnya di mana lebih ramai manusia, lagi banyaklah masalah. Betul. Dia orang duduk rumah, lagi banyak masalah kat rumah. Lapar kan, muka dia macam Syarul kata dah berkotak muka dia. Petak. Dah berpetak dah. Kan, laki bini kadang dah bergaduh dah tengok muka masing-masing. Betul.
Kan? Badan naik, babe. Order food panda. Hujung PKP tak tahu siapa panda. Tak tahu siapa panda. Aku pun tak tahu. Kau yang panda ke? Siapa yang panda ni kan? Berat badan naik apa semua. So manusia kat mana pun ada masalah. And then sekarang ni dah ada satu benda macam kebiasaan. Dah kita duduk rumah, phone lah teman kita. Betul. Buka phone, buka apa semua. So apa barang dia nampak, nak keluar kedai tak boleh. Itu kan nak pergi beli seluar kat Keluang Mall, tutup barang pakaian. Betul. Saya pun nak beli susah. seluar kecil. Seluar kecil. So saya decide tak payah pakai lah. tak. Balik tu buka online, seluar kecil, beli dah. Alhamdulillah dah sampai. Sampai. Mula-mula dah decide aku dah tak nak pakai lah macam ni kan. Macam give up weh. Betul. Tapi rupanya bila orang scroll internet, orang yang berada kat dalam online ni makin lama makin ramai. Betul. So banyak peluang, masalahnya sesiapa yang berniaga kat luar tu problem satu je, orang tak nampak bisnes kau. Bukan sebab kau kena apa nama santau ke, kau kan? Yang santau diri kau sendiri. Betul kan. So apa yang dia kena buat adalah kau kena buka Facebook, tarik customer yang betul, buat share lah, buat Facebook live ke apa benda. Itu sebenarnya yang dia orang kena buat. Betul, kan. Sebab tu cakap saya setuju dengan saudara Najib. Maksudnya PKP ni ada hikmah kan. Mungkin ada yang ada ditimpa musibah juga. Mula dia ada kejaya, kita tengok masa apa ni ada isu yang pilot jual mi kari kan. Lepas tu ada yang tiba-tiba daripada nobody tiba-tiba sale meningkat dengan perniagaan internet. Betul. Tapi kita nak tanya juga pendapat-pendapat rakyat dekat luar sana. Kita nak tengok, nak dengar luahan perasaan diorang. Apa yang diorang rasa sepanjang PKP ni? Adakah ekonomi makin turun ataupun makin naik? Jom kita tengok VT ni. Pendapatan sepanjang PKP ni macam mana bang? Buat masa ni Alhamdulillah pendapatan kita ni tak berapa turun, tak berapa naik. Tapi Alhamdulillah daripada rezeki tu yang kita dapat selama ni, permintaan tu ada je. Cuma kita nak buat, kita tak boleh kejar. Adalah turun sikit sepanjang PKP ni kan. Tak macam biasa lah cakap. Buat bisnes online macam kosmetik ke benda dijual, ada juga. Sangat-sangat teruk. Survive tu memang susah lah, memang payah lah kan. Tapi nak buat macam mana, nak kena teruskan juga. Kita nak bayar, kita ada komitmen, kita ada anak. Kan sebab akak, suami isteri memang totally menyaga kan. Tu je lah yang akak harapkan. Kita orang tak ada sampingan apa-apa. Cuma kerajaan ada bagilah yang grant prihatin tu. Tu je yang kita orang dapat. Okay, kalau macam saya sebenarnya masih belajar belum habis. So, ini adalah part time lah sebagai food panda ni kan. Jadi rider food panda. Sebelum PKP, pendapatan saya mungkin kurang sikit lah sebab masih belajar. So, banyak belajar daripada jalan food panda. Cuti kan, so banyak kepada ni. So pendapatan saya lagi tinggi lah untuk masa PKP ni. Macam bisnes ke apa semua tak ada. Tapi saya juga bawa GrabFood. So kat situ pun boleh tambah pendapatan saya lah. Banyak turun rasa. Yalah, tugas abang ni ngajar orang berenang. Bila dah jadi macam ni, memang orang nak berenang pun dah tak boleh dah. Kan? Tapi kita nak buat macam mana? Okey, sepanjang PKP ni, terus teranglah saya cakap memang ada penurunan sebab tak ramai yang datang pergi Proton, servis. Okey, itu satu hal lah. Lepas tu penurunan gaji tu memang ada. Okey, yang kedua, saya daripada start PKP tu memang ada buat projek lain lah. Kita buat servis dekat rumah untuk top up balik yang kurang tu lah. Untuk macam ke sampingan tu lah? Ya, sampingan untuk kita top up. So, yang ketiga ni penjualan kereta baru. Kereta baru ni kalau sebelum PKP adalah dalam satu hari tu 15 biji, 20 biji. Jadi PKP start je kadang sebiji, kadang 2 biji. Paling banyak pun 5 lah. Itu tadi kata rakyat. Kata-kata ramai yang terkesan akibat PKP ni. Dari segi kewangan, terutama sekali kewangan kan. Apabila kita tengok kes-kes penceraian pun ada tau. Akibat kewangan ramai. Meningkat sebab tu ada yang buat 2-3 kerja dia orang kena buat untuk sustain ekonomi keluarga dia orang. Tapi ada satu soalan yang saya rasa tertarik lah. Di zaman pandemik ni, ekonomi sekarang ni, apakah perniagaan yang paling baik? Ada yang kata Rol, kau kena beli emas untuk simpan, lepas tu nanti emas tu akan meningkat. Kau kena beli tanah kan, lepas tu kau kena buat online. Tapi apa sebenarnya yang terbaik zaman pandemik ni? Kita nak sebenarnya kan
Macam saya kata tadi lah kan, bisnes datang daripada masalah. So kita nak kena tahu apa masalah orang. So pertama sekali yang saya nampak lah kalau saya ranking lah kan. Pertama sekali bila PKP duduk rumah lapar. Okey. So itu memang menyelesaikan masalah orang kelaparan lah. So makanan apa semua, kerepek ke, popcorn. Kita ada seorang anak murid, dia buat dimsum, duduk luar bandar, di Jawi, Perlis. Jauh tu? Jawi Perlis ni. Sebelum dia masuk kelas, dia ni kira dah bisnes 4-5 tahun tau Syarul. Dia meniaga macam pernah nampak tak Food Carnival, dia masuk. Macam pesta makanan Thai. So dia masuk macam tu tau. Kat Keluang pun ada kan dulu kan. So sale tak banyak. Dia pergi mana expo pun sale dalam RM10,000, RM20,000, tak tinggi. So dia datang kelas. So kita kata bisnes ni kena online. Pasang ejen. Seluruh Malaysia. So kat Facebook tu buat FB live ke, share konten siapa kat sini nak jadi ejen jual dimsum. So dia packingkan benda tu dari kilang kat Perlis Syarul. Keluang ni lagi besar babe. Betul. So bila dia buat, then sale tu naik RM40,000, naik RM50,000. Dan paling dahsyat adalah ketika PKP tau. Sebab stok licin babe. Setiap hari keluar berapa tan. Dan yelah ini benda yang berlaku dan saya rasa ini semua keizinan Allah Ta'ala. Lepas dia belajar dengan kita, tahun 2019 dia buat sale dimsum 2.8 juta. Meningkat. Okay. But last year, boleh tengok nanti, buka Facebook page Jakarta Dimsum. Dia masih lagi base kat Perlis, cuma dalam proses tengah kita bantu dia buka kilang kat KL. So sekarang, tahun lepas sale dia lebih kurang 19 juta. Dimsum sahaja tau. Tak ada jual benda. Dia cuma ada dimsum and dia tambah satu lagi tahun lepas pau. Benda yang instant, orang boleh makan segera. Kalau kita tak mampu nak buat pun, kita jadi ejen je. So macam ramai yang dia bantu reseller bawah dia ni, boleh buat bisnes. Oh ya ke? So siapa tak nak makan dimsum kalau sedap, cecah sambal, panas-panas. Kan? So itu benda sama. Wow, saya kata gila babe. Mula-mula datang kelas nangis-nangis tak ada sale. Tapi bila dia ada ilmu, dia belajar kan. Dan tahun lepas nangis juga, tak ada stok. Aku cakap macam ni lah, kau berguling lah dengan laki kau, berguling lah kau buat dia. Even Alhamdulillah, kenapa tahu Syarul, kita berbangga sebab satu, bisnes dia naik, bangsa kita. Betul. Nombor dua, dia sediakan peluang pekerjaan, 100 orang kerja dengan dia. Allahuakbar. Kat Perlis. Betul. Cuma masalah dia masa PKP, dulu dia hantar guna bas tau Syarul. Macam ada ejen KL nak, dia hantar guna bas. PKP bas tak jalan. Dia sewa lori babe. Dia sendiri ikut lori tu hantar pergi KL. Dan dia perempuan. So saya rasa macam, memang kalau kita fikir secara fikir tak logik, tapi bila kita ni ada ilmu kan, tak tahu kita belajar. Kita tak tahu online, kita cari ilmu online. Sebab Allah Ta'ala kita pepatah Melayu kata ulat celah batu pun boleh hidup. Kita ni insya-Allah Allah Ta'ala dah aturkan, ni rezeki Syarul, ni rezeki saya, ni rezeki you all. Ada orang kata Syarul, rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kau tanya diri kau ada tak kat alamat tu? Kau ada tak kat alamat? Dalam rasa macam hati ni kan, tiba-tiba terpanah. Ada zaz kat situ kan. So kadang-kadang kita kata, okay, rezeki tak pernah salah alamat. Masalahnya kadang-kadang kita tak duduk kat alamat tu. Maksudnya kalau kau duduk buat bisnes, fokus. Kau kena pergi belajar. Kau tak tahu nak online, kau cari cikgu yang boleh ajar online. Betul. Duduk alamat tu. Alamatnya dapatlah rezeki. Betul. Ni kadang-kadang buat tu, buat ni, meloncat-loncat, salah alamat. Tak boleh kan. Macam saya tertarik dengan Jack Ma. Saya kalau saya tengok usahawan, bukan saja Najib Asadok Malaysia, tapi dunia, Jack Ma pernah bercakap. Idola. Dia kata ada certain umur kita belajar dan biarlah jatuh pun tak apa kan. Betul. Tetapi ada yang satu umur lagi kita kena fokus pada perniagaan kita, jangan pergi ke mana-mana. Dia kata kalau kau umur 40, jangan cuba lagi dah. Kau kena fokus satu benda dah. Kau umur dah hujung dah. Dah hujung ni. Kalau 20, 30 dia boleh lagi jatuh ikut bangun. Orang berjaya follow. Betul. Umur 40 dah tak boleh. Betul. Kena fokus. Fokus benda tu. Tetapi daripada Perlis tadi 19 juta. Salah seorang anak murid yang kita guide, yang kita bimbing. Even kat Johor ni pun ramai. Kat Keluang pun ada yang toki buat jamu kan. Kawan kita sendiri kan. Orang mana saya pernah melawat potong halia sini, kunyit sini buat jamu. Dan kita kata, apa kata pergi dapatkan kat kilang buat. Pun Alhamdulillah tahun lepas masa PKP, orang perempuan bila PKP kena jaga badan juga kat rumah. Betul. Nama pun jamu ratu apa, nama goyang apa benda tak. Kita dengar macam gigil lah. Kan? Jamu ratu goncang. Goncang Salah faham. Bahaya ni. Patut dia sekarang buat kempen katil patah.
Saya tak faham sebenarnya. Nanti kita minta explanation. Nanti kita bagi peluang kat dia lah. Takut nanti orang sibuk nak minum jamu pula. Produk dia lah. Tapi itu salah satu contoh pun dia boleh buat sampai naik sale 3 juta tahun lepas. Kan ada yang jual emas, of course lah. Emas ni sepanjang zaman pun sangat bagus sebab kan nilainya kan makin meningkat, kan ada harga. So lagilah PKP memang. Saya punya anak murid kita orang kat Pasir Gudang. Sale biasa setahun dalam 4 juta. Tapi bila PKP datang, tak tahulah orang perempuan ni mungkin duit EPF dapat, moratorium tahun lepas. So bila kerajaan mewujudkan benda ni, dia memberikan peluang rakyat ni ada lebihan belanja tau. So dia orang spend gila-gila beli emas. Betul. Akibatnya sale dia naik 30 juta tahun lepas. Jual emas. Cuma kita setiap bisnes tu adalah pro and con, Syarul. Betul. Ada bisnes yang profit besar. Kalau emas ni profit kecil, cuma nak kena jual banyak. Kuantiti dia kena banyak. So macam yang anak murid ni saya kata kita kena jual banyak. So bila dia masuk kelas kita, saya akan cakap cuba buat ni, you buat ni, ikut step by step ni. Dan benda paling penting adalah kita kata bila you dah berniaga berjaya, mak bapak jangan lupa. Tambah lagi peluang pekerjaan. Betul. Sedekah sumbangan jangan tinggal. Betul. Bayar tax. Kan, bayar zakat. So semua tanggungjawab kita dapat dan bisnes kita dan bantu lebih ramai orang. InsyaAllah. So itu benda-benda yang saya rasa macam benda peringatan yang kita selalu ingatkan usaha-usaha kita bimbing. Dan saya hari tu saya pergi ke JB tau. Ini yang berkenaan dengan emas apa. Saya pergi ke Bandar Baru Uda. Bandar Baru Uda kan banyak ngetop sekarang tu. Ngetop ni kan. Lembah emas. Bila saya pergi ke sana, saya tengok kedai emas penuh orang beratur. Betul. Tapi ada yang saya pusing ke belakang, ramai juga kedai yang tutup. Banyak juga kedai yang dah tutup. Betul. Kan? So dekat situ saya nampak hikmah PKP ada yang naik, ada yang turun. Adakah sebab perniagaan dia tak sesuai ketika itu ataupun peluang dia datang semasa PKP? Mungkin juga. Saya rasa macam inilah Syarul kan. Bila sesuatu dugaan datang, manusia ni ada dua situasi lah. Bila diuji, dia datang cabaran. Sebab hidup kita, saya rasa pegang adalah kau kena kahwin dengan kejayaan, kau kena bertunang dengan cabaran. So bila marriage with success, kan, engage with challenge. Tu orang Jawa. So jadi cakap macam ni, bila cabaran datang, ada orang satu sama ada dia akan berdepan balik. Sebab kita pun sentiasa ingat dalam surah Insyirah dia kata inna ma'al usri yusra. Setiap kepayahan ada senangnya. Dua kali Allah Ta'ala ulang. So ada orang dia menerima, dia akan bangkit, dia berdepan dengan challenge. Ada orang dia give up. So mungkin ada setengah bisnes, mungkin dia tak tahu cara, mungkin sebab dia kurang ilmu, dia jatuh semangat. So dia mengalah dan dia tutup kedai. Betul. Pada orang lain dalam masa yang sama, Syarul kata dia sama emas. Apa beza emas kedai dengan emas kedai tu? Selain daripada design, tetap juga 916. Betul. Tetap juga 999. So bergantung pada orang tu. That's why kenapa macam kita sini bertanggungjawab lah apa yang kita buat, konten yang kita buat, FB Live buat setiap pagi, nak bagi semangat. Betul. Nak bagi tenaga kepada usahawan ataupun yang baru nak berniaga ni, kau kena bangkit. Bangun pagi. Bangun awal saya kata. Dan jangan lupa sarapan minda momentum. Ya. FB Live setiap pagi. Saya setiap pagi yang tengok. Saya setiap pagi tengok. Saya bagi sarapan percuma tau. Betul. Saya nampak Najib Asadok kat tepi kolam renang. Okey, hari ni pagi ni kena momentum internet. Saya selalu saya tengok. Saya ingat besok nak berenang lah dalam tu. Kalau kau tak nak dengar juga aku berenang je lah. Tapi itu ada yang dah ada modal. Maksud untuk startup bisnes yang dah ada modal. Tapi ada juga yang kerja dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tu macam gini, macam mana kita nak jana pendapatan dia? Maksudnya macam mana nak generate income? Kalau yang kita faham kadang-kadang ada setengah orang dia ada challenge, kadang dia kata dia sibuk, tak ada masa kan. So kita faham macam ni. Setiap manusia pun ada masa 24 jam. Mungkin kalau kita boleh kurangkan main game, tengok video YouTube, kurangkan tengok Netflix sebab semua benda ni akan mengeluarkan kos. Betul. Tengok Netflix dah lapar, udah Foodpanda. Bil elektrik lagi, aircon lagi, dah apa banyak. Cuba gunakan masa yang ada untuk mula explore business. Tak payah nak keluar modal banyak. Pergi daftar jadi mana-mana ejen ke. Sekarang dropship boleh jual baju kurung tanpa gosok lah. Tudung tak payah gosok. Semua benda tak payah gosok sekarang. Kan? Bini jangan lupa gosok. Okay. So jadi banyak benda yang sebenarnya boleh kita lakukan. Dengan menjadi ejen, jual susu ke, jual makanan ke, jual frozen food. Ambil masa belajar macam mana nak share kat dalam Facebook supaya menarik minat orang nak beli. Yes. So buat sikit-sikit. Kita janganlah fikir skala yang besar. Janganlah fikir nak keluar duit banyak,
marketing nak bayar. Kau guna cara free dulu kat Facebook. Ya, tapi sebelum tu Najib Asadok, ramai orang kata dekat Facebook ni senang. Facebook ni kata tanggap gambar, post dekat Facebook, lepas tu bagi nombor telefon, orang akan beli produk tu. Tapi adakah lain-lain cara? Jadi kita akan jawab sebentar iklan sebentar lagi. Kena tunggu, stay. Kena stay. Adakah dengan tangkap gambar masuk kat Facebook, orang akan ramai Syarul, beli? kalau dia tekan butang share banyak-banyak, tekan saya bagi dia banyak lagi point. Ha. Kau tak tekan share, tak nak share. Betul. Baik, Kau kita tekan minum share, kopi kau je tekan sekarang lah. share, aku bagi lebih banyak cawan ni dekat rumah korang. Jadi kita akan berehat dulu, kita mengopi dulu dan menyembang. Kita jumpa selepas ini. Jadi kadang-kadang timbul persoalan bila kucing gesel, bila tercabut bulu dan ada dekat pakaian solat, maka sesungguhnya itu adalah najis yang dimaafkan. Tapi bila kucing ada dekat tempat sujud kita, memang tempat itu yang paling selalu kucing landing, maka apa yang berlaku dengan semayang kita? Semayang kita tidak batal dan andai kata kalau kucing itu mengganggu, kita boleh beralih mana pergerakan yang di luar solat tetapi tidak membatalkan solat sebab terpaksa, ataupun kita boleh alihkan kucing itu dengan tangan. So bila timbul persoalan, bukankah saya telah melakukan pergerakan yang banyak ataupun lebih daripada 3 kali untuk mengelakkan kucing itu, maka tidak membatalkan solat kerana terpaksa. Tapi selalunya kalau kucing ada dekat tengah-tengah tempat sujud, kita boleh kembangkan sikit kita punya bahagian badan supaya bila kita sujud, kucing tu ada kat bawah. Kecuali kalau yang ada kat depan tu ke bawah. Itu payah sikit. Wallahualam. Ngopi dan Nyembang bersama dengan saya Syarul Shiro dan juga tetamu undangan yang sangat istimewa, saudara Najib Asadok. Tepuk tangan. Kita ngopi dulu. Ngopi keluar. Orang keluar dengan kopi tak boleh dipisahkan. Okey, baiklah. Berbalik kepada soalan sebelum kita rehat tadi. Kita tahu zaman sekarang ada zaman digital. Orang nak buat perniagaan secara FB kan, secara alam maya. Tetapi diorang kata senang je buat benda ni. Contohnya dia jual cawan, dia tangkap gambar cawan, masuk dekat Facebook, dia tulis nombor telefon dia, ramailah orang beli. Kenapa kita nak pergi kelas kan, nak belajar lah, nak apalah. Apa benda ni, dia kata. Kan, adakah cara macam tu akan berjaya? Dia macam ni lah, bukan senang nak senang. Okay. Bukan susah juga nak susah. Okay. Dengan tak buat apa-apa pun kita akan susah. Okay. Nak senang pun, tapi kita kena susah dululah baru boleh capai senang. Kalau senang, Syarul, semua orang pun jutawan hari ni. Ya. Kalau macam tu pun jiran kita pun jutawan. Betul. Sebab dia post gambar je orang dah beli. Dia bukan semudah macam tu lah. Even kalau kita post kat Facebook pun ramai yang saya tengok dia frust tau. Bila dia post tak ada orang yang like pun. Tak ada komen, tak ada share. Last sekali dia komen sendiri. Kenapa tak ada orang komen? Tolonglah komen. Ataupun dia like sini. Ada tak? Yang like sini. Like sini. Ada. Malu Ada. Contoh dulu saya lah. Facebook nama Najib. Yang like tu Najib juga. Najib. Yang like Najib. Aku tahu ni korang pernah buat ni kan. Betul. So itu adalah macam penanda lah orang suka ataupun tak. Dia sebenarnya macam ni. Bila kita buat marketing, first kali kita kena betul-betul target atau tahu siapa customer kita. Kalau jual produk beauty, takkan nak target lelaki. Betul. Kan ada lelaki bertelekung datang beli. Kau susah je lagi kan. Okay. Macam kenal kan. Okay. So, kena kenal siapa customer. Yang kita tarik dia lepak kat page kita. Nombor 2, gambar memang of course lah kena cantik. Kena ada emotion yang bagus. Okay. Nombor 3, ayat kena power. Ayat ataupun dalam marketing kita panggil copywriting. Contohlah katalah saya tengok macam ni tau, orang perempuan kan, contoh bila dia nak jual produk beauty, dia akan cakap sis, produk kita ni bagus, boleh merawat jerawat, dia mengandungi vitamin A, B, C, D. Dia mula mengajar sains. Kadang-kadang dia ajar biologi, kadang dia rajin sikit fizik. So bila orang tengok benda tu tak menarik, kita kena faham pepatah Jawa Johor cakap, people buy with their heart, not their head. Maksudnya orang tu beli sebab emotion. So bila kita nak tarik dia, contoh, kita kena duduk berpijak di bumi yang nyata. Bukan nak kata kita ni membina reka-reka ayat menghina manusia, tidak. Okay. Contoh kita kata macam, sis, mesti sis rasa stres kan bila balik cek abang dah tak nak pandang muka sis. Yelah, kesian lah tengok muka sis jerawat dah mula tumbuh. Dia mula intai-intai Facebook X dia. Sis mesti bengang gila. So kita macam bagi benda realiti yang berlaku tau. Ni biasa kita dapat feedback daripada customer. Suami mula tengok lain, suami mula tak layan. Sebab
perempuan ni dia tak ada masalah kalau suami dia tak ada masalah. Betul. Masalah wanita, lelaki. Betul, setuju. Kan? Setuju. Betul tak? Kalau tidak, tak payah dah dia pakai bedak sejuk. Betul. Kalau suami dia, okey je yang, tak ada apa. Kan? Suami tak jujur kan. Tak lagi ngintai-ngintai kan. Okay. Ex-girlfriend aku ni lawan. Kan? So kita cakap lah, nak tak kita bantu supaya kembalikan keremajaan si, supaya suami lepas ni lebih sayang. So tak payahlah kita nak cerita sangat konten produk. Benda orang beli is about emotion. And siapa yang dia dapat bagi macam kegembiraan, kebahagiaan. Mungkin pasangan dia. Betul. Mungkin anak dia. So tu yang kita ajar, copywriting skill, teknik. Barulah kau boleh tarik. Ini ilmu ni. Ini kan? Yang Syarul nak kena duduk, kena belajar. Ya, betul. Saya pun masih lagi dalam keadaan medula oblongata saya ni baru 20 km sejam lah. Tak begitu cepat lagi. Saya pun baru nak belajar benda-benda macam ni kan. So copywriting first is very important kalau kita nak mula bisnes dalam Facebook. Dan selepas tu apa lagi yang menyebabkan kita lepas tu kita macam ni tau Syarul. Kita macam tadi saya katakan, ayat kita ni janganlah terlampau nak menjual. Sebab bila kita ni dalam hidup kita, kau kejar duit, kau tak akan dapat duit. Tapi kalau kau niat nak beri kebaikan, manfaat ataupun contoh macam tadi, nak selamatkan ramai wanita. Sebab sekarang ni banyak perceraian. Betul. Lagi PKP lagi tinggi. Sangat-sangat macam risau juga kan. So benda ni sebenarnya kita macam nak menyelamatkan rumah tangga orang lah. Dengan mengembalikan hubungan rumah tangga lebih baik. So niat kita, aku ni betul-betul nak tolong orang. Macam Superman lah beli. Tapi tak nak keluar man. Keluar man macam salah tempat dia duduk. Keluar man hospital. Jadi dengan Tioman kat hospital gila. Jangan kalau boleh Batman lah. Waras sikit tu. Okay. So jadi benda tu yang macam bila kita buat bisnes kita, niat kita betul, insya-Allah rezeki tu datang. Sales tu datang. Betul. So bukanlah kata Facebook ni kau nak tekan butang mana, nak gentel link mana. Dia bukan pasal butang gentel mana-mana tau. Yang kau bantu, lagi kaya lah kau. Betul. Sebab dia macam ni tau. Mentor saya pernah jumpa siapa pengasas Virgin Air, Sir Richard Branson. Okay. Dia pernah tanya tau. Dia tanya, Richard Branson billionaire tau. Dia tanya macam mana nak jadi billionaire macam you. So Richard Branson kata, how many people you help? Adakah kau dah membantu 1 bilion orang? Sebab Richard Branson buat kapal terbang tambang murah. Dia bantu berbilion manusia weh. And apa yang menarik lagi, mentor saya ni dia cakap, Dr. Azizan cakap, masa dia nak pergi ke satu universiti kat Silicon Valley, dia tulis apa tau? How many people you help? Is it you have 1 billion people already? Dia tulis soalan macam tu. Adakah kau membantu manusia? So business ni macam contoh Facebook. Dia bagi manfaat pada orang. Boleh communicate. Kan? Betul. So business dia adalah memberi manfaat pada ramai orang. Kan? Microsoft. Semua sekarang Office, siapa yang tak guna Office? Betul. Microsoft Office. Manfaat. That's why kenapa dia billionaire, kenapa dia kaya. So Alibaba. Jack Ma. Serius, dia bantu berapa bilion orang. Yang menarik Syarul kan, dia kata 5 tahun pertama dia bagi orang servis guna Alibaba percuma. Tak ada bayar. Mesti orang cakap gila. Memang dia tak buat duit pun mula-mula. Tak, lepas tu orang yang mula cakap, boleh tak kalau nak listing kat Alibaba nak atas ni bayar sikit, tapi aku nak list aku kat atas. Kat situ yang baru dia start buat duit. Dia perkenalan dulu produk dia dulu lah. Dia mula-mula bagi free je sebab dia tahu ramai peniaga kat China China kan dulu tertutup. So dia macam nak buat, okay, siapa nak guna online, dia sediakan platform free. Niat dia, aku nak tolong orang. So sama juga kita meniaga makan tu Syarul. Kita tolong orang. Daripada lapar jadi kenyang. Betul. Daripada mungkin silaturahim, lama tak jumpa kawan, duduk warung dia, duduk makan situ, datang kegembiraan. Betul. Kebahagiaan, silaturahim. Macam kita ini sebab dah boleh SOP lebih 2 orang kan. Kita boleh minum, ngeteh, nyembang. Betul. So ini memberi orang manfaat. So ramai kadang-kadang yang meniaga ni dia lupa lah kok benda tu. Betul. So dia fikir aku nak menjual, aku nak selamatkan diri aku nak duit. Tak dapat. Tak dapat. So betulkan niat, campur dengan dah online kan bisnes, caranya betul, InsyaAllah sale tu boleh dapat. Bantu lebih ramai orang, lagi ramai kau bantu bagi manfaat, lagi kaya kau dapat kan. Contoh macam Najib saudara Najib Asadok kan. Kita cakap tadi pasal FB, pasal copywriting kan. Sebenarnya saya terus terang saya nak tahu dekat mana Najib Asadok belajar benda-benda tu. Okey, macam saya katakan, saya start berniaga 2004, bidang sales. Dulu kita memang macam saya asalnya Syarul, bila saya sekolah dulu, apa pertandingan tak pernah masuk. Sebab sekolah saya sangat pemalu. Rendah keyakinan diri. Tak pernah masuk apa-apa, sukan ke, pertandingan ke, kuis, tak pernah langsung.
Tapi bila masuk bidang sale, sebab kita keluarga susah, ayah dah meninggal waktu darjah 5. Mak kerja kilang weh. Kerja kilang. So kita hidup susah, rumah kat Benut tu dah usang, dah macam nak roboh dah. So setiap kali bila pergi, dulu belajar kat UTM, setiap kali pergi universiti balik kampus, kita fikir pasal mak kita kat rumah. Kan rumah tu roboh ke, apa jadi pada orang tua kita kan. So saya cuba start untuk buat sale, dan bila buat sale tengok buat sale ni kena pandai cakap. So kita startlah belajar cari cakap. Macam coach, guru yang mengajar kita bercakap. Dan dulu Syarul berlatih dia macam main bercakap. Sebelum jumpa customer ni, sampai jumpa customer dah lupa semua benda. Produk saya bagus. Apa yang bagus ni? Bagus. Apa yang bagus je? Bagus. Dekat rumah dah praktis. Tu je macam tergamam. Tapi dah kita fikir, beri manfaat, beri kebaikan. So kita start akan automatik kepala otak kita. Allah Ta'ala bantu untuk mula bercakap tentang bagus produk ni. Bagi tahu produk ni bagus. Kat situlah yang saya mula belajar. Kalau nak jual, nak senang dapatkan sale, kau kena yakinkan customer. Custom ini biasa tak yakin, tu yang dia bagi alasan. Dah ada kat rumah. Tak apa dik, duit tak ada, nanti dulu tanya apa, dik, suami. dah banyak dik. Dah banyak. Produk ni dah ada. Tak cik, ni kita baru launching pagi tadi subuh. Dah. Tapi dia kata dah ada kat rumah. Macam mana tu kan. Okay. So bila kat situ lah pengalaman belajar pasal copywriting, strategi. Dan bila kita dah start bina bisnes kan, kita start jaga pasal costing, nak kira untung ke tidak. Kadang setengah orang meniaga syok sendiri. Lala hujung bulan tengok tak ada untung babe. Kita meniaga sehingga kita nak ada banyak saving. Itu benda yang saya nak tekankan. Bukan sekadar kau meniaga lalas kau tak ada apa-apa. Betul. Kau berniaga nak ada apa-apa supaya kau boleh sedekah, kau boleh sumbang ramai. Macam sekarang kan bila COVID, saya bagi tahu anak murid saya, ada anak murid ni yang dia tiap-tiap hari Jumaat dia akan sediakan Milo free depan masjid. Milo free depan masjid. Milo free? Ada sedekah pada orang yang pergi sembahyang. Ya ada Allah, yang bagi makan pada orang susah. Sebab bila kita dah ada bisnes, dah ada benda yang kita ada kelebihan, maka jangan lupa memberi. Betul. So itulah benda daripada pengalaman ni saya belajar. Itu yang tahulah Facebook, copywriting. Dan saya belajar sampai kat US, Syarul. Saya rasa dah 5-6 kali sampai New Year. 25 jam terbang. Hari ni balik ke Keluang. Turun kapal terbang ikut bentuk gusi. Dan akhirnya memberi manfaat kepada orang lain. Okey, baiklah. Kita akan sebentar lagi kita akan sambung lagi dengan soalan-soalan lagi macam mana nak bantu anda untuk mencari duit dia di zaman PKP ni. Jadi kita berehat sebentar, kita ngopi dulu. Jumpa selepas ini. Dan nyembang bersama dengan saya Syarul Chiro. Kita kembali bersama dengan tetamu undangan saya yang sangat istimewa, Najib Assadok. Lupa nak tepuk. Okey, baiklah. Siapa yang terlepas live ni, korang boleh saksikan siaran ulangan di Facebook Aku Budak Keluang dan Facebook, YouTube dan Spotify Gerabak TV. Dan jangan lupa untuk follow dan like Facebook dan Instagram page Aku Budak Keluang dan Gerabak TV dan juga page Najib Assadok. Najib Assadok page dah almost 1 million. 1 million follower. Wow. Daripada Keluang, babe. Okay, Keluang. Kira bangga lah orang Keluang. Orang Keluang. Dua-dua budak Keluang. Dalam Facebook alamat Keluang tau. Okay. Cuma kadang-kadang orang kata, you bukan KL ke? KL Luang. KLG tambah G. KL Luang. KL ada uang. KL ada uang. Nampak? Itulah orang Keluang. KL ada uang. Baiklah, kita dapat voice WhatsApp juga yang nak tanya bertalu-talu masuk WhatsApp kan. Jadi kita akan buka voice WhatsApp ni. Kalau call dia nak nyembang ke nanti yang kita? Orang Keluang. Saya OKU Penglihatan. Saya ada satu soalan Cikgu Umas.
Boleh tak kalau saya nak berjumpa dengan Tuan Najib Sadok ataupun Abang Syarul Shiro? Harap hasrat saya ni tercapai lah dan soalan saya ni terjawab. Terima kasih. Senang soalan itu. Itu nanti nak jumpa boleh, tak ada masalah kan. Orang nak jumpa kita bukannya susah pun. Betul. Kan, kita sedia membantu. Yang macam memberi manfaat kepada orang lain lah, daripada Sifu kan, Najib Sadok sentiasa membantu orang, insya-Allah. Kalau kita ada dapat soalan lain, ada soalan lain ke? Ada rezeki insya-Allah berjumpa. Ada rezeki. Kalau orang keluar insya-Allah. Insya-Allah berjumpa. Kita tak pergi mana, memang kita duduk keluar je. Memang duduk keluar. Shopping, belanja, ngopi semua keluar. Kopi keluar. Starbucks pun jarang. Baiklah, setakat ni berapa ramai yang anak murid daripada Sifu Najib Sadok? Setakat ni kalau macam tahun lepas yang datang kelas kita yang free, kita dah bantu lebih kurang 100,000. 100,000. Kalau yang datang kelas kita tahun lepas, kita charge harga kelas kita RM2. Ada kelas kita charge pun RM2. Membantu sangat tu RM2. Sebab apa? Kita nak dia at least kau bayar sikit, kau datang kelas. Dan sekarang kelas ni disebabkan pandemik COVID, so kita buat secara online. Sebab satu kita nak nak mengelakkan. Macam yang baru ni kita capai 10,000. Wow. Okay, 10,000 orang yang bila dia chat tu Syarul, hang. Okay. Disebabkan dia chat dalam tu, sistem kita hang, kita speaker yang terkeluar. Tu cabaran ni lah. Sebab sekarang semua benda dah online. So kita tak payah nak buang masa nak cari parking. Kalau dulu kita buat kat KL, Shah Alam atau Johor Bahru. Last kita program sebelum COVID adalah di Pesada Johor Bahru, lebih kurang dalam dekat 2,000. Di Shah Alam lebih kurang 5,000. 5,000 audience. So sekarang ni COVID, jadi kita tak nak lah jadi penyebar. Sebab kita tak tahu dia punya risiko dia kan. Betul. So kita buat semua secara online je. Online So pun kita online lagi senang Syarul. Kat rumah dengan anak bini, kan dengan suami, tak payah nak keluar mana-mana. Kan black card orang tak nampak. Tak nampak, atas je smart. Bawah tak payah pakai. Sejuk sikit. Okay. So dia belajar, ada family dia, ada apa semua dia tak payah. Then cari pen, buku nota, belajar. Dan paling penting Syarul, bila dah belajar, benda yang kena buat next adalah bertindak. Sebab tu bila saya ajar dia orang dalam kelas online, kita tunjukkan bukti. Kalau tunjuk result anak murid ni, testimoni beratus. Yang ni dah buat, ni dulu challenge macam ni. Adik Syarul yang saya ingat lagi orang Sabah. Rumah dia tinggal beras banyak ni. Okey. Nak bagi anak makan ni. Ni je yang ada dia kata. Kan? Susah kan? Lagilah duduk di Sabah pula banyak orang luar bandar. Betul. Kan? Alhamdulillah ada internet, dia belajar, dia start buat jadi agent. Dia wanita, jual korset. Nama dia Puan Diana Dian. Boleh tengok Facebook Diana Dian. So dia jadi agent orang, jual korset. Alhamdulillah tahun lepas dia berjaya buat lebih kurang 5 juta. And even commission dia sebagai agent tu pun tinggi. Dia tak payah nak buat produk. Tak payah pening. Dia hanya belajar dengan kita orang, belajar marketing. Macam mana nak tarik pelanggan, barang HQ supply. So kat situ dia boleh membina income dia. Yang penting kena tahu marketing. Tahu guna Facebook, tahu nak cari pelanggan dalam tu. Tu yang kita ajar. Kita orang ajar ni sebiji-sebiji. Satu A, B, C sampai Z. Sampai macam tu. Dan benda tu kita bagi free. Korang masuk yang free dulu. Dah masuk yang free, tengok bagus, dah mula ada hasil, baru masuk yang berbayar. So saya orang kata masuk kelas dia mahal. Siapa suruh kau masuk kelas berbayar? Kau masuklah kelas yang free tu. Kau dah kenapa? Sebab Syarul, kita orang ni, kita bukannya dapat dana, gegeran, kebantuan. Kita company Sdn Bhd sendiri. Tak ada dana mana-mana. Jadi kita ada tim 80 orang. Pun perlu dibayar gaji. Betul. Commission apa semua. Jadi adalah program yang free kita bagi. Ni yang the next kita nak buat, insyaAllah bulan 3 kita target 20,000. InsyaAllah kita dah start main kat Radio Sinar. Kita bantu secara online. Dan kita taja kau datang tak payah bayar. Free. Rasa macam nak pergi tu. Bulan 3 ni. Online. 13 dan 14 Mac. Okey. Kan yang kita macam nak ajar dia orang, nak bantu dia orang. So macam itulah benda yang kita boleh bantu usahawan sebenarnya. Kalau dah okey nanti rasa bagus, dah ada mula hasil, dah belajar yang 2 hari ni, pergi buat, dapat hasil, mula customer dah bertambah. Baru fikir pula macam mana nak teruskan yang advance pula. Itu baru berbayar lah sebab kita bukannya company yang betul dibiayai. Kita
private company. Tapi ada yang kata macam cakap yang ejen tadi daripada Sabah tadi kan boleh mencapai kejayaan macam tu. Ada yang beranggapan ejen ni cuma tolong jualkan orang punya produk je. Macam saya ada rempeyek, dia tolong jualkan rempeyek. Mana nak jadi kaya? Itu mentaliti sekarang tau. Sebab tu kan Syarul kan, bila kita nak berniaga barang orang, ejen, check dulu berapa persen yang untung. Okay. So saranan saya, kalau boleh cari barang yang ejen boleh untung at least 20 ke 30%. Contoh katalah barang tu 100, kau dapat untung 20 ke 30 ringgit. Make sure macam tu. Baru boleh jual. Janganlah main belasah je, rupanya untung RM1. Baik, tak payah buat apa-apa. Kan? So tu kesilapan orang bila dia tak kira dia punya cost. Yang tu yang kita nak kena tengok. Kena belajar kan. Benda-benda ni kita keep belajar apa semua kan. Dengan zaman sekarang yang PKP ni, korang kena belajar. Dan sekarang ni perniagaan beralih ke digital. Betul, sekarang kita zaman dah berubah Syarul. Kalau kita tak berubah, pelanggan berubah pergi tempat lain. Dia tak akan pergi kat kita. Tu yang nak kena belajar tu. Sama ada kau nak berubah, entah kau diubah. Kena ikut arus kan. Ikut trend kan. Kau kena ikut trend, barulah korang boleh sukses. Apakah perkara pertama bila kita bangun tidur? Apa? Cari handphone. Apa kita tengok? Cari handphone. Betul. So time subuh tu lah kau keluar kat dia. Saya subuh keluar tak? Keluar. Najib Sadok. Pagi-pagi dah keluar doa subuh dah. Doa subuh. Kau kena tengok kan. Bila kau belajar tu, bangun pagi kan. Orang kata apa, orang dulu-dulu lah cakap kan. Mak-mak kita dulu kan. Kau bangun pagi, jangan sampai ayam dah bangun, kau tak bangun lagi kan. Rezeki tu dah dimakan dia ayam. Itu yang jadi subuh gajah duduk. Subuh gajah duduk. Kita cakap, saya bukannya tak nak ni mak. Saya bangun pagi, tengok mak tengah kemar rumah, nyusahkan diri kan. So besoknya saya ambil keputusan tak nak bangun pagi lah, tengah hari sikit. Supaya tak tengok mak buat kerja. Mak kita bisa, kau kenapa tak bangun lagi? Mak kita kan standard dia sama je. Memang mak kita semua sama. Okey, baiklah. Memang hangat topik kita hari ni. Tapi entah kita jumpa selepas ini. Fat, Atu bangun. Ya, gempa bumi. Sampai dah ke Heaven's Gate. Oh my God, cantik sangat tempat ni. 15 selebriti akan merasai pengalaman yang tidak boleh dilupakan bersama Atu dan Fat menikmati keistimewaan bumi Johor Selatan dalam Majestic Johor di Astro Ria dan Ria HD. Kembali dalam Ngopi dan Nyembang bersama dengan saya Syarul Shiro dan juga tetamu undangan Najib Sadok. Payment boleh lebih. Itu payment lebih. Payment lebih. Buat tepuk macam ni. Lama sangat. Dah. Cut. Payment 3 saat je. Kita ialah pejam celik kan. Sebab program hari ni yang sangat baik dan saya rasa terharu. InsyaAllah. Dah 1 jam dah. Kan? Dah 1 jam. Saya pun berbangga lah saya dapat jadi tetamu yang pertama. Berkunjung ke sini. Rancangan baru pula tu. Terima kasih Najib Sadok. Tapi sebelum tu kalau ikutkan hati saya nak 10 jam kan bersama dengan Najib. Ribu tau. Tak boleh babe, bini dah panggil balik. Kau nak pergi ke? Tapi ni dapat peluang macam ni. Terima kasih sangat-sangat. Last word daripada Najib Sadok kepada mereka yang sedang menonton live ni, yang tengah mendengarkan juga. Silakan last word.
Okay, so saya rasa macam ni lah. Kalau macam saya kata tadi kan, dalam kesempitan pasti ada ruang dan peluang. Betul. Okay, so dalam kita COVID pandemik dan insyaAllah Syahrul, kalau kita tengok apa yang diumumkan oleh kerajaan, bulan ni adalah first batch akan menerima vaksin. Dan lepas tu akan diberi pula kepada orang yang usia emas. Betul. Kemudian kita sini akan dapatlah usia yang tak berapa nak emas sangat ni, mungkin silver. Okay? So benda tu insyaAllah, bila benda tu dah semua orang divaksin, dengan izin Allah insyaAllah, keadaan akan jadi okey balik. Betul. Dan jangkaan kita seawal bulan 8 dia akan recover at least 80%. So kalau kita yang nampak peluang ni, janganlah tunggu lambat sangat. Janganlah tunggu nanti bulan 8 baru nak lajukan bisnes, baru nak bangkit. Sekarang dah kena start dah. Betul. Sebab manusia, pelanggan kita tetap nak dapatkan kita punya produk, perkhidmatan yang boleh selesaikan masalah dia. Lagi kita kenal pelanggan kita, kita kenal masalah dia, kita boleh solve lagi tinggi peluang. And then lepas tu peluang yang kedua. Ni kita orang dah congak dah ni. Ini memang eksklusif ni. Dah congak ni tak ada mana-mana. Kita orang sendiri kira cari data semua apa yang kerajaan keluarkan, kita nampak bila kerajaan umumkan ICNAR dah bagus. Yang kedua bagus adalah bila dah tak ada syarat tu. So pencarum EPF ni ada 14 juta orang. So bila korang kira-kira dah setiap orang ni boleh keluarkan duit, Syarul, ditambahkan dengan apa yang intensif yang kerajaan berikan dalam skim permai baru ni, kita ucap terima kasih lah kepada pihak kerajaan kita. Dan apa yang berlaku adalah duit yang akan berada dalam tangan pengguna sepanjang 2021 berjumlah 175 bilion. Tak tahu banyak mana duit tu. Tapi duit tu akan keluar di tangan pengguna. So adakah kita bersedia nak sambut benda tu dengan menawarkan produk perkhidmatan yang bermanfaat untuk diorang ni? 175 bilion, babe. Tu benda yang macam satu peluang besar. Betul. Yang kau kata rezeki tu tak pernah salah alamat, kau pergi duduk alamat tu cepat-cepat. 175 bilion punya duit ni. Kalau 0.001% pun banyak, Syarul. Jutawan. So maksudnya ada yang produk mungkin turunkan berat badan, produk kesihatan, kecantikan, makanan. Banyak, Syarul. Jadi inilah peluangnya. So insyaAllah saya percaya takkanlah pemimpin kita, kerajaan kita, semua orang takkan tak nak berganding bahu. Betul. 170 berapa bilion tadi. Korang kena rebut peluang ni. So benda tu dah ada dah. Cuma kita je lah, kau nak kejar ke kau nak ada rumah. Nak bangun ke nak tidur balik. Bangun tidur. Semua orang boleh ada Facebook kan, Syarul kan. Semua orang sekarang hari ni boleh buat FB Live. Semua orang ada peluang untuk nak bercakap dengan pelanggan dia. Nak tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Start dah bisnes. 2021 dah ni. Takkan nak tidur. Tiap hari tu, Syarul, suara keluar kat radio bagi tahu make online. Duduk tepi jalan highway panas weh. Pakai suit tu. Duduk online kan bisnes anda. Roket internet, momentum internet. Jadi insyaAllah kita doakan semua orang, mana yang insyaAllah mana ekonomi tak bagus, cuba cari peluang. InsyaAllah. Yang mana ekonomi pertengahan, cuba kita anjakkan lebih tinggi supaya kita boleh bantu lebih ramai di kalangan kita, insyaAllah. Di Keluang ni sendiri pun kita tengok ramai gelandangan, ramai frontline dia perlukan bantuan. So saya ni, Syarul, bila saya nampak aku kena bantu ramai orang berjaya bisnes dia, supaya dia boleh bantu komiti dia. Betul. Dia boleh buat CSR dia boleh bagi sumbang pada masyarakat tempat dia tu. Dan insyaAllah kita sendiri pun student kita, anak murid kita sampai Brunei, Surabaya, Indonesia, Singapore, and of course Malaysia yang kita nak bantu. Dan tahun ni pun insyaAllah kita target nak bantu lagi 100,000 orang. Boleh follow Facebook kita, percuma download je video, e-book, apa yang diperlukan insyaAllah kita bantu. InsyaAllah itu dia tadi Najib Asadok. Jadi korang kena belajar sama-sama. Inilah masanya untuk kita bangkit. Jangan lagi kita tidur kan. Ini masanya kita pergi ke kelas Najib Asadok. Dia dah tawarkan tu secara percuma. Korang belajar macam mana nak mulakan perniagaan daripada sekecil-kecil bisnes tu. InsyaAllah akan maju. Dan terus terang kita dah nak habis ni. Saya rasa bangga. Terima kasih daripada hati saya. Saya pun berbangga dan rasa gembira sebab Allah. jadi yang pertama. Allah. Dijemput masuk studio yang jangan sikit ni kan. Tapi betul lah kita rasa bangga. Terutama ada budak Keluang yang bersama-sama. Aku budak Keluang. Aku budak Keluang. Rasa macam bangga lah. Sebelum jadi pakcik-pakcik ni kan. Sempat lagi. Jadi kita sama-sama kan. InsyaAllah kalau ada program apa-apa kat Keluang ni, kita berganding bahu, kita bantu, kita bagi manfaat. Syarul, kita kena ucapkan selamat juga. Kenapa? Adik-adik kita nak ambil SPM. Selamat. Jawab betul-betul, Dik. Masa depan tu penting. Kita nak juga daerah Keluang keluar. Nanti besok keturusan SPM bagus. Yes. InsyaAllah. Adik-adik jawab betul-betul. Kalau yang dapat straight A tu malam ni kita janji bagi dapat hadiah daripada kita orang. InsyaAllah. Pastikan straight A.
bawa result, jangan result korang alter sendiri, edit. Taulah Photoshop. Tunjuk kita orang akan bagi hadiah surprise istimewa. Oh, kita bagi hadiah lagi. Jadi selamat. Kenapa tu? Selamat semuanya. InsyaAllah saya doakan semoga Najib Asadok terus berjaya, terus dipermudahkan. Sama juga saya doakan Syarul, Bushido, semua. All the team insyaAllah akan jadi team yang power di Keluang. Terima kasih. Bantu ramai orang insyaAllah. InsyaAllah. Dan bulan 3 jangan lupa ngeport cabin akan dibuka di Bandar Keluang. Menarik tu. Dah buka, jangan lupa panggil saya. InsyaAllah saya pasti akan panggil. Sebab bukan merasmikan, nak makan. Bukan. Nak makan. Kita ada 17 lot kedai dan 17 usahawan. Yang menariknya 17 itu semua usahawan-usahawan muda daerah Keluang. Tempat tu cantik. Cantik tempat tu. Serius. Korang kena datang juga. Jadi Najib Asadok, terima kasih atas luangkan masa di Facebook Aku Budak Keluang. Jadi terima kasih sangat-sangat. Kepada anda semua, ingat kalau ujian itu sebesar kapal, ingatlah rahmat Tuhan seluas lautan. Jadi kita jumpa lagi di episod yang akan datang minggu hadapan di jam dan waktu yang sama dengan tetamu undangan yang lain pula, insya-Allah. Jadi kita tinggalkan anda dengan VT kelas Najib Asadok pada bulan 3 ini. Korang kena daftar secara percuma. Kita layan VT ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name, but they ain't got what's running through these veins. Make way for the king.